Dan lepas tu, dekat depan perempuan yang duduk atas kursi tu, depan dia tu meja tau. Jadi dekat atas meja tu ada sebatang lilin. Dapat dari mana lilin tu? Diorang tak tahu, diorang tak pasti. Tapi diorang kata memang ada lilin. Kata Kak Ina ni lah, memang dia nampak lilin sebatang dekat atas meja tu tau. Lepas tu geng, perempuan yang duduk dekat atas kursi tadi tu, yang Kak Ina nampak ni, dia bercakap tau. Scary time. My channel, welcome to my guys. Assalamualaikum untuk semua. Hari ni aku datang lagi untuk sajikan cerita seram korang kat aku. Salah. Hari ni kita ada cerita seram lagi aku nak share dengan korang. Cerita ni asal daripada akak aku sendiri, okay? Dia ceritakan kepada aku and aku akan share kepada korang semua. Tapi sebelum tu, yang mana baru singgah tu, aku nak minta tolong korang untuk subscribe channel aku. Hit bell notification dia, okay? Like and share video aku supaya orang lain pun boleh tahu yang video aku ni wujud. And menambahkan lagi semangat aku untuk buat next video lepas ni, next cerita seram lepas ni. Alright? Pada yang dah lama singgah kat channel aku ni, yang still lama bertahan kat channel aku ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih dekat korang, okay? Sebab korang sudi tunggu video aku and tengok video aku yang tak seberapa ni. Semoga korang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, okay? Alright gang, cerita kali ni datang daripada akak aku sendiri, okay? Dia ada banyak juga share cerita dekat aku. Tengok aku tengoklah banyak mana yang aku boleh ceritakan dekat korang kisah dia ni. Hope you guys enjoy lah dengan cerita aku, okay? Tak buang masa lagi, nak tahu cerita dia macam mana? Seram ke tak? Stay tune and let's start it. Alright, sebelum aku nak teruskan cerita aku ni, aku nak bagi disclaimer sikit dekat korang, okay? Disclaimer sikit hari ni. Tolong jangan percaya dengan cerita aku ni 100% sebab kita tak tahu cerita ni sahih ataupun tak, okay? Jadi pada orang yang tanya, betul ke cerita mamat ni? Nampak tak masuk akal tu. Bapak dia sembang dengan mamat ni. Bapak dia nipu dengan ni. Cerita mana boleh macam ni? Mana boleh macam ni? Mana boleh macam ni? jangan percaya. Anggap je cerita aku ni sebagai hiburan semata-mata, untuk tambahkan koleksi cerita seram korang and untuk menambah kekosongan ruang kekosongan korang dan kekosongan hati korang tu. And jangan kita terlalu taksub dengan apa yang diceritakan. Enjoy je the video, okay? Jangan selimuti diri kita untuk takut kepada jin, tapi selimutilah diri kita untuk takut kepada Tuhan yang satu. Alright gangs, tanpa buang masa lagi, kita continue pergi ke cerita kita yang pertama. Alright gangs, let's go. Okey, cerita ni kejadian dia dekat Skudai Johor. Okey, dekat mana aku tak boleh bagi tahu, tapi yang aku boleh bagi tahu kejadian ni terjadi dekat Skudai Johor lah. Dekat sebuah hotel, kira macam hotel kilang lah, hotel untuk budak-budak kilang duduk kan. Okey, jadinya cerita dia macam ni tau. Mula-mula macam ni cerita dia. Gangguan ni Angah dah kena banyak kali dah. Memang selalu kena ganggu dekat dalam hostel tu. Jadi satu hari ni, Angah aku cakap, time ni dia tengah lipat baju tau. Jadi bila dia lipat baju ni, dia duduk bersila dekat atas lantai tau. Jadi macam ala biasa kita buat lah kan, duduk atas lantai, lipat baju apa semua kan. Kalau ikut logik kita lah kan, bila kita duduk dekat atas simen tu, kalau orang berlari atau orang berjalan, kita mesti akan terasa benda tu tak? Kita akan terasa kalau ada orang berlari ataupun orang berjalan dekat atas simen tu. Macam contohnya rasa bergegar ke, ataupun kita dapat rasa diorang berjalan atau pijak dekat simen tu kan, kita akan rasa benda tu kan. Jadi yang ini jadi pada akak aku, si Angah ni lah. Jadi selalu dia kena macam tu lah kan, cuma gangguan macam tu je. Jadi Angah cakap, Angah pun tak fikir benda yang bukan-bukan lah kan, kata Angah. Right, lepas tu nak dijadikan cerita kan, malam tu kawasan tempat hostel dia orang ni tak ada elektrik tau, tak ada current, tak ada lampu, tak ada elektrik, macam tu. Kira bagi semua senang faham, tak ada elektrik, tak ada lampu, tak ada current. Apa benda? Okey, Angah ni cakap, jadi masa tengah tak ada current tu, okey, dia ajaklah kawan-kawan dia ni lepak dekat kaki lima dekat bawah hostel dia orang tu. Jadi
hostel diorang ni tingkat 2, okey. Jadi bawah hostel diorang tu ada kaki 5 tau, macam bus stop ke. Okey, kaki 5 diorang nak lepak-lepak dekat kaki 5 tu kan, dekat birai bukan tepi longkang ni, macam mana alah korang faham lah kan, kalau macam bangunan-bangunan ke mesti ada kaki 5 tempat budak-budak selalu lepak kan. Jadi jadinya diorang lepak dekat bawah tu. Diorang semua sekali lah kan, semua sekali duk lepak dekat bawah tu. Jadi diorang lepak dekat bawah tu sebab panas kan. Biasa kalau tak ada current, korang faham je lah, nak pula jenis rumah memang rumah panas. Menderita lah jawabnya. Jadi diorang ni, Angah dengan kawan-kawan diorang ni ambil keputusan untuk lepak dekat kaki 5 dekat bawah hostel diorang tu. Jadi geng, masa diorang lepak dekat kaki 5 ni, masa tu awal lagi dalam pukul 8 lebih macam tu. Jadi tak lama mana lah kan, tak lewat mana lah. Awal malam masih muda lagi, patah kata budak-budak muda. Macam tu lah. Malam masih muda. Okey, kira jadi jadi diorang lepak dekat situ, dia duduk-duduk je lah kan, lepak-lepak, nyanyi-nyanyi, perempuan gosip-gosip kan. Perempuan punya cerita faham-faham je lah. Kalau borak tu pasal apa. Okay, jadi diorang dah lepak-lepak ni, bila diorang lepak-lepak ni dah puas, diorang cadang untuk naik balik lah dekat atas hostel tu sebab dah bosan kan, tak tahu nak buat apa. Jadi diorang pun cadang lah ramai-ramai untuk naik naik untuk tidur malam tu sebab dah tak tahu nak buat apa kan. Jadi ambil keputusan untuk tidur je lah ramai-ramai dekat dalam hostel tu. Jadi bila diorang dah naik semula dekat dalam hostel ni, diorang macam aku cakap tadi lah, diorang ambil keputusan untuk tidur lah malam tu. Jadi masa nak tidur ni, Angah ambil keputusan untuk tidur dekat dalam bilik dia berdua dengan kakak angkat dia. Jadi yang lain tu tidur dekat ruang tamu lah sebab panas kan. Tu lagi memang gelap, rumah memang gelap. Jadi Angah dengan kakak angkat dia ni je yang tidur dekat dalam bilik. Okey, nama kakak angkat Angah ni Kak Liza tau. Okey, ingat Kak Liza, nama akak angkat dia yang pertama. Okey, lepas tu dekat dalam bilik Angah ni, Angah cakap Angah dengan Kak Liza, dia berdua dengar macam bunyi orang baling batu dekat tingkap bilik dia orang tau. Macam batu halus, batu kecil, batu yang halus tu. Kau ambil batu macam pasir lah, bukan batu, pasir halus tu. Kau ambil, kau baling dekat tingkap, bunyi dia macam mana? Kecik macam tu kan. Tu macam bunyi orang Melayu pun ada. Okay, lebih kurang macam tu lah. Dekat tingkap bilik dia orang tu, dia orang dengar macam ada orang baling pasir halus tu dekat dia orang punya tingkap bilik. Jadinya kita orang ni buat tak tahu je lah, buat tak reti lah kan. Memang masa tu tak fikir apa-apa kan, kata Angah. Jadi lepas tu Angah ni pun terlelap lah kan daripada tidur dia. Kira dia dah lena lah, terlelap. Tak tahu apa jadi tiba-tiba terlelap macam tu kan. Lepas tu Angah dia cakap tiba-tiba dia tersedar daripada tidur dia tau. Jadi bila dia tersedar daripada tidur dia ni, dia terperanjat sebab ada lagi seorang akak angkat dia yang tidur kat luar tu. Kira Angah ni ada 2 orang. Dia ada 2 orang akak angkat. Okay? Yang seorang gitu nanti aku beritahu nama dia. Sebab dia punya scene ni tak sampai lagi. Sebab scene mula-mula ni Kak Liza dulu. Okay? Akak angkat kedua tu sekejap lagi aku kesebut nama dia. Jadi akak angkat Angah yang seorang lagi ni yang tidur kat luar tu, tiba-tiba tidur sebelah Angah. Jadi Angah pun tanyalah kan, kenapa ni Kak? Angah tanya macam tu lah dekat akak angkat yang seorang lagi ni. Lepas tu akak angkat Angah dia kata, entah, tak tahu, Kak Liza yang suruh masuk. Akak masuk je lah. Akak angkat Angah yang kedua ni cakap macam tu. Kira Kak Liza, akak angkat Angah yang pertama ni, suruh akak angkat Angah yang kedua ni masuk dekat dalam bilik. Boleh faham tak benda tu? Okey, jadi akak angkat Angah yang kedua ni nama dia Kak Ina. Aku bagi tahu dululah nama dia kan, senang je lagi, tak pening kepala sangat nak susun alur cerita tu kan. Jadi Kak Liza suruh Kak Ina masuk dekat dalam bilik lah. Sebab apa ni aku nak cerita. Jadi Angah cakap lepas tu dia tak kisahlah kan. Dia tak fikir apa-apa masa tu. Dia orang tak fikir benda yang bukan-bukan lagi masa tu. Lepas tu esok paginya Angah cakap dia dengan kawan-kawan dia pun bangun pagi kan. Masa tu dalam pukul 5 lebih sebab untuk nak solat subuh. Lepas tu nak siap-siap untuk pergi kerja lah sebab dia orang shift pagi masa tu. Okay, jadi tengah siap-siap apa semua ni, tiba-tiba Angah terdengar diorang bercerita pasal hal semalam tau. Kata Angah ni lah, mula-mula diorang macam tak nak cerita lah dekat Angah kan. Sebab diorang macam risau lah, takut
takut Angah ni takut. Dia kata Angah cakap macam tu. Orang tak nak cerita lagi dengan Angah kan. Dia orang risau Angah takut je bila tahu kes malam tu lah kan. Lepas tu Angah ni paksa ada orang untuk bercerita kan. Angah Maya cakap kenapa ni? Ceritalah sebab kita kan duduk satu rumah. Jadinya saya pun kena tahulah kan apa yang terjadi dekat rumah tu. Kata Angah macam tu lah dekat kawan-kawan dia and akak-akak dia tu. Lepas tu akak angkat Angah ni pun ceritalah dekat Angah. Akak angkat Angah ni cakap malam tu dalam pukul 1.30 dia kata dia terdengar ada orang balik tau. Kira dia terdengar macam ada orang balik kerja tau, ataupun balik baru lepas keluar. Macam kita biasa nak balik kan, kita nak balik, bila dah lepak-lepak apa semua tu, kita nak balik rumah kan. Dia terdengar macam tu. Tapi yang peliknya geng, kata akak angkat Angah ni siap dengar dengan bunyi kereta lagi, bunyi exhaust kereta masa tu. Jadi dia pun dia tak kisah, mungkin orang sebelah ke kan, ataupun adalah orang kat bawah tu ke kan. Dia tak kisah, dia tak fikir apa-apa lagi masa tu. Lepas tu akak angkat Angah ni cakap masa tu dia terdengar ada suara orang naik tangga tau, perempuan. Sebab dia dengar jelas bunyi macam tapak kasut tumit tinggi tau. Yang biasa perempuan pakai tu kan. Kasut tumit tinggi tu. Dia dengar bunyi kasut tu naik ke tangga untuk pergi ke floor dia orang tau. Dan lepas tu akak dengar tau, seolah-olah macam perempuan ni nak buka pintu bilik hostel kita tau. Kata akak angkat Angah ni lah. Jadi Kak Liza ni dia dengar lah bunyi macam orang nak buka pintu tau. Tapi yang peliknya, orang tu nak buka pintu hostel tu seolah-olah dia macam dah ada kunci tau. Jadi dengar bunyi dia masukkan kunci dia, kadang-kadang pak. Bunyi macam tu. Lepas tu Kak Liza ni macam siapa kan? Dan lepas tu Kak Liza ni macam dia macam kaku tau. Dia macam tak boleh, dia macam tak boleh nak buat tindakan tau. Dia macam jadi bela tau. Dia macam gitu. Dia jadi macam bela gitu. Dan lepas tu perempuan ni buka tau pintu. Dia buka pintu, dia masuk dekat dalam rumah. Dia berjalan tau. Dia berjalan sampai ke arah pintu dapur. Bila dia dah sampai kat pintu dapur tu, dia tiba-tiba tengok dekat akak angkat Angah ni tau. Seolah-olah dia macam tahu yang akak angkat Angah ni tahu nampak dia. Jadi perempuan ni pun tengoklah kan dekat akak angkat Angah ni. Perempuan tu berdiri, tengok akak angkat Angah ni dalam posisi dia menyingitkan kepala dia dan tengok akak angkat Angah ni tau. Macam ni kan dia tengok kan. Ya Allah, kenapa lah selalu ada yang cerita-cerita yang nyengit-nyengit kepala ni, kelemah tak aku. Dia tengok macam tu tau. Lepas tu akak angkat Angah ni pun tengok dia juga. Dia macam mana kira dia macam bertatap mata tau. Akak angkat Angah ni masa tu dia macam apa benda tu Dia macam ni, dia takut tapi dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia macam terkaku, tergamam macam tu tau. Dia kata dia nak buat sesuatu tu tak boleh. Kira dia macam tiba-tiba dia freeze tau. Kau faham benda tu kan? Dia jadi macam tu tau. Tapi apa yang dikatakan oleh akak angkat Angah ni, dia kata akak pun tak tahu benda tu real ke atau hanya mimpi. Sebab dia rasa macam betul, tapi seolah-olah macam mimpi. Kau faham tak tu? Faham tak? Aku pun tak faham. Tak ada. Kira macam tu lah, seolah-olah dia apa yang dikatakan oleh akak angkat Angah ni. Lepas tu je geng, lepas akak angkat Angah ni nampak and dia bertatap mata dengan benda tu, tiba-tiba dia kata dia boleh terlelap sendiri tau. Tak tahu macam mana, tiba-tiba dia boleh terlelap macam tu je. Kenapa? Aku tak tahu. Dia dah tanya akak tu sendiri ya. Jadi lepas kejadian tu dia terus terlelap balik lah kan. Dia dah tak tahu apa jadi lepas tu. Cuma dia ingat part tu je yang dia ingat, dia kata. Lepas tu akak angkat Angah yang nombor 2 ni pun cerita juga apa yang dia pernah alami ataupun apa gangguan dia yang dia pernah kena ganggu dekat rumah tu. Okey. Jadi nama akak angkat Angah yang ni nama dia Kak Ina. Okey, yang bertatap mata tadi tu Kak Syida. Ini Kak Ina. Okey. Mungkin aku ada salah sebut nama tadi, minta maaf. Biasalah kan, saya manusia ni, kita manusia ni selalu buat silap. Jadi Kak Ina ni pun ceritalah dekat Angah. Lepas tu Angah cakap, jadi Kak Ina ni pun ceritalah dekat Angah kan, yang dia pun ternampak ataupun diganggu
dekat dalam rumah tu. Gangguan dari Kak Ina ni, dia kata dengan Angah, dia nampak sesuatu dekat ruang tamu yang diorang tengah tidur tu, yang diorang tidur ramai-ramai tu lah kan. Jadi geng, dekat ruang tamu rumah diorang ni, okey, dekat ruang tamu tempat diorang tidur ni, ada kerusi dengan meja tau. Jadi diorang dekat dalam hostel ni, masa time tak ada current tu, menurut apa yang Angah cakap, dekat dalam hostel diorang ni sebatang lilin pun tak ada. Kata Angah macam tu lah. Jadi bila tak ada lilin ni, diorang menggunakan lampu picit. Kata lampu picit yang besar tu kan, lampu picit yang apa, yang jenis lama lampu picit tu. Kira tak lama mana kan. Lampu picit yang warna oren tu. Tak apa, nanti aku isi gambar bagi korang tahulah kan lampu picit tu macam mana. Dia lampu picit yang warna oren tu. Dia kata lampu picit tu, diorang mendongakkan lampu picit tu ke atas bagi kena shielding. Jadi orang kata apa, nampaklah cerah sikit kan masa tu. Diorang gunakan kaedah tu je malam tu. Jadinya malam tu diorang diterangi oleh lampu picit tu je lah kan. Okay, berbalik kepada Kak Ina ni. Jadi yang Kak Ina ada nampak something tu, Kak Ina ni cakap dia ada nampak satu susuk tubuh wanita ni tengah duduk dekat atas kerusi yang ada dekat dalam hostel tu. Jadi masa tu posisi yang perempuan tengah duduk kat kerusi tu, posisi dia duduk dalam keadaan bersilang tau. Kira kaki dia macam ni lah kan. Duduk bersilang, cakap duduk bersilang. Lepas tu dalam keadaan bersilang tu dia macam ni tau. Sopan gitu. Macam tu. Dan lepas tu, dekat depan perempuan yang duduk atas kerusi tu, depan dia tu meja tau. Jadi dekat atas meja tu ada sebatang lilin. Dapat dari mana lilin tu, diorang tak tahu, diorang tak pasti. Tapi diorang kata memang ada lilin. Kata Kak Ina ni lah, memang dia nampak lilin sebatang dekat atas meja tu tau. Lilin tu menyala. Kira kalau masa dia nampak tu, lilin tu menyala lah kan. Kalau tak menyala, dia tak nampak. Ya tak? Jadi macam tu. Dia nampak ada sebatang lilin yang menyala dekat atas meja tu. Lepas tu geng, perempuan yang duduk dekat atas kursi tadi tu, yang Kak Ina nampak ni, dia bercakap tau. Dia bercakap dengan Kak Ina tu. And ayat dia macam ni geng. Lebih kurang macam ni lah ayat dia. Mata gua merah, dah ngantuk sebenarnya ni. Tapi tak apalah. For you guys, saya rela kan untuk tahan ngantuk dulu. Sekejap lagi boleh tidur. Kita cerita dulu kan. Tukar topik lain pula. Oh aloh. Perempuan tu cakap, korang semua jangan buat bising dalam rumah ni. Sebab aku pun duduk sekali dekat dalam rumah ni. Dia cakap macam tu tau. Lebih kurang lah kan dia cakap macam tu. Lepas tu, lepas je Kak Ina dia bercerita dengan kita orang semua ni, kita orang terus pergi dekat kerusi dan meja yang ada kat ruang tamu tu tau. Kita orang macam check lah kan, betul ke tak ada lilin dekat atas meja tu kan. Untuk nakkan kepastian lah benda tu betul atau tak tau. Jadi, bila kita orang pergi je tengok, guys, betul tu. Menurut apa yang Angah Maya cerita kat aku, lilin tu ada dekat atas meja tu geng. Dan keadaan lilin tu dia dah cair sampai dah nak habis. Tapi lampu dia dah padam lah. Api dia tu dah padam lah. Tapi lilin tu macam mencair tau. Faham tak benda tu? Kira lilin tu dah nak habis lah. Dah nak sampai had dia untuk habis kan. Faham kan yang tu kan? Jadi benda tu kira betul ada lah. Perempuan yang duduk dekat atas kursi duduk silang tu kira ada lah. Wallahualam. Tak tahu cerita ni betul atau tak. Macam aku cakap, jangan terlalu percaya and tak sop. Anggap je cerita ni sebagai cerita hiburan semata-mata. Alright? Tapi apa menurut korang gengs? Jadi itulah cerita pertama yang disampaikan oleh Angah Maya. And tanpa membuang masa lagi, let's go, kita move up ke cerita yang seterusnya. Itu cerita kedua daripada kisah Angah Maya. Alright gengs? Let's go. And cerita yang kedua ni pula sama juga dalam hostel yang sama. Tapi menurut kata Angah Maya ni, lepas tu start daripada tu lah hostel kita orang ni hari-hari ngusik tau. Kira macam hari-hari dia dah start, dah kena ganggu lah kan. Kira gangguan tu makin teruk lah. Tu yang maksud dia. Jadi menurut kata Angah Maya ni, jadi hari tu Angah ni kerja shift siang tau. Lepas tu
Angah ni dia ada buat kerja overtime lah hari tu. Dia overtime sampai pukul 8 malam. Menurut apa yang Angah cerita lah. Jadi masa tu Angah ni balik lambat lah, dia kata malam tu kan, sebab dia overtime kan. And Kak Syida dengan kawan-kawan dia yang lain ni balik awal lah kan, sebab diorang shift pagi, jadi diorang tak ambil overtime. Jadi diorang balik lebih awal lah daripada Angah. Jadi Kak Syida, Kak Ina semua ni balik dulu. Jadi masa Angah Maya ni dah balik daripada kerja dia, kira dia dah balik daripada overtime dia tu, okay. Menurut kata Angah Maya, masa tu dalam pukul 8 lebih lah, kan, apa yang Angah cerita masa tu. Jadi lepas masa Angah Maya dia balik, okay, diorang ni cakap dengan Angah Maya. Diorang cakap Kak Syida kena histeria. Kak Syida tu lah. Jadi Kak Syida ni histeria, tak sedarkan diri malam tu. Jadi lepas tu kita orang ambil keputusan untuk bawa Kak Syida ni pergi berubat. Okay, pergi ruqyah kan, pergi jumpa ustaz untuk diruqyah kan. And lepas dah pergi berubat tu, kira dia dah stabil lah kan, dah okey lah, dah sihat masa tu. Lepas balik pada berubat tu, kita orang pun tanyalah kan dekat Kak Syida ni, kenapa boleh sampai didik macam ni kan. Lepas tu Kak Syida ni pun ceritalah dengan dia orang, dengan Angah semua kan. Kak Syida ni pun cerita, dia kata masa tu aku mandi tadi, kata Kak Syida. Lepas aku mandi tu, aku tengoklah dekat cermin kan, Kak Syida ni kata. Dia tengok dekat cermin yang ada dekat dalam bilik air tu. Sambil-sambil dia tengok cermin tu, dia sikat rambut dia tau. Dia sikat rambut dia sambil dia tengok cermin. Jadi para perempuan yang mandi malam-malam tu, kalau boleh elakkanlah daripada tengok cermin malam-malam, sikat rambut. Jauh kan. Sebab benda tu suka. Patah kata orang dulu-dulu lah, diorang memang tak bagi kalau perempuan ni tengok cermin malam-malam sambil sikat rambut. Macam mengundang macam tu lah. Okay, jadi Kak Syida ni pun sikat rambut dia kan sambil dia tengok cermin. Lepas tu dia kata dekat dalam cermin tu, dekat belakang dia, dia kata ada perempuan dekat belakang dia tengah tengok dia. Lepas tu Kak Syida ni cakap dengan Angah Maya. Dia kata, aku nampak muka perempuan tu sebiji muka kau Maya. Kak Syida ni kata macam tu lah. Jadi Angah Maya ni macam terkejut dah kan. Tapi yang aku tahu tu bukan kau, sebab masa tu dia pakai baju lain, kau pakai baju lain. Jadi sebab tu aku tahu tu bukan kau. Kak Syida ni kata lah. Jadinya aku nak pastikan benda tu betul atau tak, aku peganglah radio dekat sebelah aku tu, dia kata. Lepas aku pegang je radio dekat sebelah aku tu, benda tu still lagi ada dekat belakang aku. Dia tak beranjak sikit pun tak. Posisi dia sama. Dia just tengok aku macam tu dengan tatapan yang kosong, kata Kak Syida. Kira perempuan yang menyerupai Angah Maya tu tengok macam ni je lah. Tengok macam tu, tatapan yang kosong, macam tak ada apa-apa. Lepas tu Kak Syida kata, tiba-tiba aku rasa macam pening. Aku tiba-tiba rasa macam pening, rasa pitam, rasa macam nak rebah. Lutut aku rasa lembik. Lepas tu je, terus aku rebah. And lepas pada aku rebah tu, aku dah tak ingat apa-apa dah Maya. Dia kata macam tu. Lepas tu kata Angah Maya, lepas pada kejadian tu, lepas pada kejadian yang Kak Syida kena histeria tu, terus hari-hari dia ngusik, korang tahu tak? And setiap pukul 1:30, start je pukul 1:30, mesti dia akan mengusik. Dia akan kacau orang kat dalam hostel tu. Start je pukul 1:30, dengar lah ni bunyi kereta dekat bawah tu kan, bunyi enjin kereta. Lepas tu dengar bunyi perempuan naik tangga pakai tumit tinggi. Dengar orang cuba nak buka pintu. Tapi masa yang kejadian kedua ni, dia dah tak buka pintu pakai kunci lah. Dia just main tombol pintu je. Dia cuba nak buka pintu, dia tak pakai kunci. Tak tahu takut kunci dia hilang apa kan. Jadi lepas tu gangguan dekat hostel tu makin lama makin melampau-lampau kan. Lepas tu dia orang dengar pula dekat depan pintu hostel diorang tu, dengar riuh-riuh suara perempuan dengan lelaki. Kononnya suara tu macam suara orang bergaduh lah kan. Tapi diorang cakap diorang dengar sayu-sayu ke. Diorang memang tak berani nak buka pintu lah kan. Lepas tu suara yang dekat depan pintu tu, suara yang macam gaduh tu, tiba-tiba senyap macam tu je. Kira hari demi hari diorang akan dengar benda yang sama. Jadi gangguan kat situ, orang kata apa, macam gangguan yang sama kan, waktu yang sama, gangguan yang sama tiap-tiap hari diorang kata. Jadi kalau korang nak tahu apa sebenarnya yang jadi dekat dalam hostel tu, yang ni aku nak ceritakan dekat korang, and aku nak bagi tahu dekat korang. Alright? Let's go, kita move up ke cerita yang seterusnya. Alright gangs? Let's go.
masa ni yang Angah Maya cerita, time yang Kak Syida tu kena rasuk, diorang tanya tau. Diorang tanya dekat jin yang merasuki badan Kak Syida tu. Jadi Angah Maya ni pun tanyalah dekat jin tu kan. Angah Maya tanya macam ni, kenapa hari-hari ganggu kita orang dekat dalam rumah tu? Siapa sebenarnya engkau ni? Dan apa yang kau nak daripada kita orang ni? Angah Maya tanya macam tu. And banyak lagi lah soalan-soalan yang Angah Maya dan kawan-kawan dia ni tanya dekat jin tu. Tapi dia tak cerita semuanya lah apa yang dia tanya dekat jin tu. Dia just cerita kat aku benda yang berkait-kait je lah kan. Kalau dia cerita dekat aku benda yang dia tanya kat jin tu, aku rasa sampai besok tak habis aku cerita ni. Penat cok. Ini pun dah ngantuk lah ni. Aloh. Dan ini adalah salah satu soalan yang Angah Maya tanya dekat jin tu. Okay. And salah satu cerita yang diceritakan oleh arwah tu, okay, si gadis misteri tu. Dan ini adalah salah satu cerita yang diceritakan oleh arwah tu, okay, si gadis misteri yang selalu ganggu Angah Maya tu dekat dalam hostel tu. Cerita yang arwah ni cakap, arwah ni pun cakap lah dengan diorang. Okay, kata si arwah tu macam ni kan. Dia kata, aku mengandung, dia kata. Dan jantan tak guna tu, pakwa dia lah kan, tak nak bertanggungjawab atas apa yang dia dah buat dekat aku. Katanya si arwah tu, dia tak nak bertanggungjawab atas kandungan yang dia dah buat dekat aku ni. Katanya macam tu. Jantan tu lagi tinggalkan aku. Dia kata macam tu tau. Lepas tu Angah Maya ni pun tanyalah dekat arwah ni lagi kan. Angah ni tanya, siapa nama teman lelaki kau tu? Pakwa dia lah kan. Kita istilahkan teman lelaki lah, baru nampak sopan sikit kan benda tu. Okay, Angah Maya ni pun tanya, siapa nama teman lelaki kau tu? Lepas tu arwah ni pun kata, nama dia adalah Boy. Dia bekerja di pasar borong, menjual sayur di bawah hostel kamu semua. Kata si arwah tu. And si arwah ni, dia bukan orang Malaysia tau. Dia warga negara Indonesia. Dia perempuan Indonesia lah yang datang kerja dekat Malaysia ni. And si lelaki tu orang kita, orang Melayu kita lah. Orang Malaysia lah kan. Okay, jelas satu kat situ kan. Okay, lepas tu si arwah ni pun kata lagi tau, si jantan tu tidak mahu bertanggungjawab terhadap diri aku. Dia kata macam tu, si arwah ni kata. And kata si arwah ni lagi, dia cakap, jadi aku ambil keputusan untuk lahirkan kandungan aku ni dekat dalam bilik aku. Dalam bilik hostel diorang yang diorang duduk sekarang lah kan. Kira perempuan tu beranak dekat dalam hostel yang Angah semua ni tinggal. Jadi kata Angah, kita orang pun ambil keputusan lah kan. Sebulat suara dengan kawan-kawan semua. Angah kata, diorang minta pada pihak kilang diorang ni, okay, untuk diorang tukar bilik ataupun diorang nak tukar rumah. Macam tu, diorang tak nak duduk lagi dekat dalam hostel tu lah. Diorang nak duduk dekat rumah lain. And apa yang dia kata oleh Angah Maya lagi, buat sementara waktu tu, diorang tumpang dekat rumah sewa kawan diorang yang lain lah. Kira satu tempat kerja, tapi diorang tak duduk hostel sekali lah kan. Kira kawan dia yang satu lagi ni, dia ada rumah sewa sendiri. Jadi Angah Maya dengan kawan-kawan dia yang lain ni minta tolong dengan kawan dia yang ada rumah sewa ni untuk duduk dekat rumah sewa tu dulu. Kiranya bayaran untuk sewa rumah tu diorang bayar kan, duit api air semua. Jadi diorang tumpang dulu dekat rumah kawan diorang ni, dekat rumah sewa kawan diorang ni. Okey, lepas tu apa yang jadi dekat hostel tu guys? Ni. Okey. Lepas tu dekat hostel yang diorang pernah duduk, yang diorang pernah kena usik tu, okey. Hostel tu dah ada orang lain sewa. Okay, menurut kata Angah Maya ni, yang sewa tu orang Kemboja. Kira orang Kemboja pula yang sewa, yang duduk dekat hostel tu. Jadi masa yang orang Kemboja ni duduk dekat hostel yang berantu tu, okay, diorang pun kena kacau juga. Kan, kena kacau benda yang sama, malahan lebih teruk lagi. Diorang kena kacau. Sampai ada yang histeria and tak sadarkan diri juga masa tu. Orang Kemboja ni lah. Orang bayangkan geng, tahap lebih teruknya orang Kemboja yang kena rasuk tu, dia sampai terjun ke tingkat bawah tau. Kira tingkat hostel tu tingkat 2, okey. Dia histeria kena rasuk. Dia terjun daripada tingkat 2 tu ke bawah. Punya teruknya gangguan yang kena dekat orang Kemboja ni kan. Tapi alhamdulillah, perempuan yang kena rasuk tu and terjun dekat tingkat 2 tu, nasib baik tak mati guys. Nasib baik tak mati, alhamdulillah. Cuma dia patah kaki dan tangan je lah masa tu. Tapi itu pun
Orang kata apa, teruk juga, tapi alhamdulillah lah kan, tak mengagut nyawa. Lepas tu Angah Maya kata, aku tak tahan tau. Angah Maya cakap, aku tak tahan, aku terus berhenti kerja. Angah Maya kata, dia berhenti daripada kerja kilang tu lah kan. Tak tahan aku, kerja tempat berantu. Menurut kata Angah Maya ni juga gengs, gangguan tu bukan kat hostel je, dekat kilang dia pun berantu juga. Aku rasa tuan ni kuat main wukong lah. Ya, dia jenis main wukong tapi main pakai bomoh Itu yang hostel dengan kilang pun berantu kau. Tu monyet. Aduh, tak ada aku gurau. Aku gurau yang tu gurau. Okey, jadi ini adalah kisah yang terlepas yang aku terlepas pandang Kisah ni pun cerita masa dekat dalam hostel tu juga Menurut apa yang Angah kata, Angah Maya ni cerita, dekat dalam bilik, dekat dalam bilik yang Kak Ina duduk tidur tu, orang cakap dekat dalam bilik tu ada satu kertas yang ditampal dekat dinding tau. Kertas, tapi tak tahu siapa yang tampal kertas tu. Okey, kertas apa geng? Kertas apa yang misteri sangat ni geng? Kertas ni dia misteri dan ngeri tau kalau korang pernah tengok kertas tu. Apa yang ngerinya ni? Okey, kertas tu menurut apa yang Angah Maya ni cerita, kertas tu tulisan dia tulisan bahasa Jawi tau. Okey, tulisan Jawi, tapi tulisan tu geng, tulisan tu berbentuk bayi tau. Kau faham tak benda tu? Jadi orang yang tampal kertas tu, dia tulis dalam bahasa Jawi tapi bentuk tulisan tu bentuk bayi. Dia kira tulis satu ayat ikut kepala, satu ayat lagi ikut mata, macam tu. Dia kira lebih kurang macam mentera benda tu mentera. Untuk kalau nak santau orang ke kan, nak bagi orang sakit ke, cucuk-cucuk jarum ke, pakai tu pun lagi sakit. Itu apa yang dikatakan ahli perubatan Islam yang aku pernah dengar dulu. Tapi tak tahu benda tu betul ke tak. Wallahualam, siapa yang lebih tahu benda ni boleh tinggalkan pesanan dekat ruangan komen tu, bagi tahu, and kita sama-sama berbagi ilmu. Pokoklah yang aku cakap ni salah ke kan, ataupun aku tersilap cakap kan, kau boleh tegur aku. Jadi Angah Maya semua ni, diorang kata kita orang sepakat untuk ambil kertas yang tulisan Jawi tu untuk bawa pergi dekat rumah ustaz yang kita orang pernah berubat dulu, tukang ubat ni lah kan. Dan menurut apa yang Angah Maya ni cakap, ustaz tu kira tukang ubat ni lah kan, dia ni bekas penasihat Tuanku Sultan Johor tau. Kira dia bukan kaleng-kaleng punya orang lah kan. Wallahualam. Dan lepas dia dah bagi dekat ustaz tu kertas yang diorang nampak tu, okay, and ustaz ni pun cakap tulisan ni memang tulisan Jawi, tapi benda ni dia dah bercampur tau. Itu apa yang kata ustaz tu lah. Kira dia bercampur lah, bercampur ayat Quran dengan ayat lain. Ayat apa wallahualam, itu aku tak pasti. Kira ayat dia ayat bercampur lah. Kira benda tu boleh katakan syirik jugalah kan, sebab dia dah macam mempermainkan ayat Quran kan. Dia pakai ayat Quran, dalam masa yang sama dicampur pula dengan mentera-mentera lain. Kiranya boleh dikatakan benda tu sebagai ritual lah, pemujaan. Wallahualam. Jadinya adalah seseorang yang pernah buat ritual persembahan ke apa ke kan. Kira dia pernah buat benda bukan tu lah dekat dalam rumah sewa ataupun rumah hostel tempat yang orang tinggal tu. Untuk apa tak tahu, hanya tinggal misteri sampailah sekarang. Tapi ini pendapat aku pendapat peribadi aku lah kan. Aku rasa dia buat benda tu mesti dia nak nombor, ataupun dia saja suka-suka main spirit, ataupun ada benda lain yang dia nak puja kan. Sebab apa? Sebab rumah tu pernah ada kejadian perempuan mati tengah beranak kan, yang cerita perempuan tadi tu kan. Kemungkinan Dedi kemungkinan lah kan. Wallahualam. Itu cuma pendapat peribadi aku sendiri lah kan, tak tahu. Jadi Angah dengan kawan-kawan ini, dia jadi macam nak tahu lagi tau, kenapa boleh jadi macam ni. Diorang masa tu diorang kata diorang ni ada cita-cita nak jadi detektif Conan. Jadi masa tu diorang buatlah kerja detektif Conan diorang tu, untuk ambil tahu kan. Diorang macam patah kata orang Indonesia ni penasaran lah kan. Tapi kita pun bagi penasaran kot. Dia kata nak tahu lagi dalam kisah tu, apa yang jadi pada perempuan tu kan, supaya mudah-mudahan dengan cara macam tu diorang boleh bongkar misteri kat situ, and mudah-mudahan arwah yang ada kat situ boleh tenang lah kan, InsyaAllah. Jadi
apa yang dikatakan oleh Angah Maya ni, lepas pada kes malam tu, kita orang pun pergilah tanya dekat kedai bawah hostel kita orang tu. Korang ingat kan geng, yang pasal apa, benda tu pernah cakap Power dia ni pernah kerja dekat pasar raya yang jual sayur, dekat pasar raya bawah hostel yang akak aku ni pernah duduk. Jadinya diorang ni pun sepakat lah kan, sepakat untuk pergi jumpa toke kedai tu and tanya betul ke tak ada someone yang nama Boy ni. Jadi diorang semua ni pun jumpalah uncle toke kedai tu kan. And Angah Maya pun tanya pada uncle tu. And diorang pun pergilah jumpa toke pada pasar raya tu lah kan. Ternyata bos pada pemilik pasar raya tu seorang Cina lah kan. Toke Cina. Jadi Angah Maya ni pun tanyalah pada toke tu. Angah Maya tanya macam ni lah, uncle, tuan tanya sikit boleh tak? Saya nak tanya dekat uncle ni, dulu hostel dekat 2 ni, sebelum jadi hostel, tempat ni tempat apa Angah tanya macam ni. And lepas tu uncle ni pun jawab lah, kan? Tak tahu. Mother fuck. Tolong. And uncle ni pun cakap, itu tempat itu tempat bikin agensi punya. Masa itu pekerja dari luar Indonesia punya orang tu. Tempat bikin itu pekerja Indo keluar masuk punya. Macam tu. Lepas tu Angah cakap, kita orang ni pun tanyalah semula dekat uncle tu kan. Angah Maya ni pun tanya balik. Angah Maya ni tanya, dulu ada tak uncle budak yang kerja kat sini nama dia Boy? Angah tanya macam tu. Lepas tu uncle tu cakap lah, oh alah. Tapi sekarang itu budak tak tahu mana pergi yo. Teruknya slang. Teruk slang Cina aku. And kiranya uncle tu pun tak tahu dekat mana si budak Boy ni pergi. Dia gaib dan hilang macam tu je. Tak tahu pas mana pergi. Kira sampai sekarang tak tahu pelaku si Boy ni mana pergi. Nak teh beruk tu. And lepas tu ada satu hari ni Angah cakap, ada satu hari tu Angah, Kak Liza, Kak Syida dengan kawan-kawan yang lain baru balik daripada Endau tau. Masa tu Long Noir tolong hantarkan lah. Jadi kita orang ni daripada Endau nak balik ke JB semula. And Angah cakap lepas tu kita orang sampai JB, kita orang sampai dekat depan hostel kita orang tu ngam-ngam pukul 1:30 pagi tau. Jadi cerita yang ni sebelum kita orang ambil keputusan untuk kita orang pindah hostel lain. Faham tak yang tu? Kira cerita yang aku nak cerita sekarang ni, yang diorang balik daripada Endau balik ke JB ni, kira ni cerita ni sebelum diorang ambil keputusan untuk pindah rumah. Diorang tak nak duduk hostel tu lagi. Kira cerita ni cerita sebelum kena cakap banyak kali takut korang tak faham. Aloh. Tapi kejadian yang mengusik tu memang dah lama kat rumah tu, kata Angah ni. Jadi lepas sampai je dekat depan hostel kita orang tu, kita orang pun naik baliklah dekat hostel kita orang tu kan untuk rehat. Sebab yelah kan, daripada Endau ke JB jauh kot. Lepas tu Kak Liza pun cakap lah dengan kita orang. Kak Liza ni cakap, macam ada orang tampar tangan aku. Kak Liza kata macam tu. Jadi Angah ni cakap, kita orang pun apa lagi berdasuk macam lipas kundung masuk dekat dalam hostel tu. Dengan tak mandi, dengan tak apa Angah cakap kan. Cuma basuh muka, tangan dan kaki diorang lebih kurang, terus je nak tidur. Okey, jadi malam tu diorang cakap, jadi malam tu kita orang semua tidur dalam satu bilik. Kita orang tidur dalam bilik Kak Ina semua sekali. Sebab tak berani nak tidur asing-asing kan. Lepas kejadian tu, diorang pun ambil keputusan untuk tidur satu bilik semua sekali. Masa tu Angah ni cakap, Angah ni baru je nak terlelap masa tu. Baru je nak terlelap, Angah berasa ada orang kejut Angah. Sambil panggil nama Angah, suruh Angah bangun lah kan. And Angah buka je mata masa tu, and tengok 3 orang ni betul-betul depan muka aku, kata Angah. Tengah keliling aku, duduk tengok macam gitu. Aku pun terkejut lah kata Angah kan. Ni bukan tu ni betul-betul, ni memang kawan-kawan dia orang. Jangan ni pula, jangan gelabah lagi. Relax. And 3 orang kawan Angah ni pun cakap macam ni dengan Angah. Diorang cakap diorang ni terdengar macam suara Angah tengah mengerang tau.
macam tengah mengerang kesakitan. Lepas tu kawan-kawan Angah ni pun tanyalah, Maya, kau mengerang ke? Lepas tu Angah cakap lah kan, tak ada lah. Mana ada Angah cakap macam tu. Lepas tu je, 4 orang ni sekali dengan Angah dengar ada suara mengerang. Rupa-rupanya Kak Liza yang tengah mengerang. Lepas tu je, bila kita orang dah dengar tu, kita orang gerakkan lah si Kak Liza ni kan. Kita orang macam kejut dah dia kan. Sebab si Kak Liza ni ada pesan dengan kita orang. Kalau si Kak Liza ni tengah mengerang ke atau tengah bunyi suara yang pelik-pelik ke, tolong kejutkan dia, kata Kak Liza. Sebab dia takut lah kan. Dia akan takut yang dia ni akan tak sedarkan diri. Istilah histeria lah kan. And dia ni, Kak Liza ni, dia mudah sangat tak sedarkan diri. Dalam kurungan, kena rasuk lah kan. Dia mudah sangat benda-benda yang macam tu masuk dalam badan dia. Senang dirasuk lah kan. Senang cakap. Lepas tu kita orang pun gerakkan lah dia kan. Kita orang gerakkan dia. Terus je dia bertepik kan. Dia menjerit, dia tak sedar. Dan jadi masa tu kita orang ni pakat pegang ke badan si Kak Liza ni kan. Ada yang pegang kepala, ada yang pegang dua belah tangan, ada yang pegang dua belah kaki kan. Sebab dia meronta-ronta. Dia bila orang kena rasuk ni memang kuat gila bai. Memang kuat gila. Kalau takkanlah sampai ada perempuan kena rasuk bila lelaki pegang dia, lelaki tu kena lambung. Kuat. Kalau orang kena rasuk ni memang kuat. Dia punya kederat tu lain macam sikit sebab bukan daripada kederat dia kan. Jadi lepas tu Angah dengan Kak Ina ni, okey, diorang ni berlari daripada hostel diorang tu untuk pergi ke hostel yang lain. Maksudnya hostel belah lelaki ya kan. Dan Angah ni berlari daripada hostel perempuan tu nak pergi ke hostel lelaki ni. Boleh tahan jauh juga jarak dia. Jarak dia tu adalah dalam 1000 meter kan. Lebih kurang macam tu. Kira jauh jugalah 1000 meter tu. Dia boleh semput mat. Ya. Korang bayangkan geng, diorang berlari dengan jarak yang sejauh tu. Tak nak berlendir ke tiap. Sepanjang kita orang berlari untuk pergi ke hostel lelaki tu. Okey, diorang nak pergi ke hostel lelaki ni, diorang nak panggil abang driver van yang bawa diorang tiap-tiap pagi untuk pergi kerja tu. Nama abang ni Abang Rahim. Nama abang tukang driver tu lah kan, nama abang driver tu. Okey, jadi masa diorang dua nak pergi ke hostel Abang Rahim tu, diorang cakap sepanjang diorang berlari tu, anjing ni tak berhenti-henti menyalak. Sambil diorang berlari tu, sepanjang tu lah anjing duk menyalak-menyalak. Kau bayangkan situasi tu macam mana baik. Dan masa tu jam menunjukkan pukul 2 lebih pagi tau. Masa tu orang berlari-lari and then sampailah ke hostel Abang Rahim tu. Okey, bila dah dapat jumpa Abang Rahim tu, jadi kita orang pun bawa lah Abang Rahim ni pergi ke hostel kita orang untuk minta bantuan daripada Abang Rahim ni. Jadi kat situ Angah semua pegang si Kak Liza ni dan Abang Rahim merukiah mana yang dia mampu, mana yang dia boleh, dia cuba bantulah kan untuk support. Jangan bagi benda tu terlalu kritikal dan kronik sangat lah kan. Kira Alhamdulillah Abang Rahim tu pandai juga dalam bab-bab rukiah-merukiah ni. Alhamdulillah kira boleh support sikit lah kan. Dan lepas rukiah apa semua tu, Angah kata kita orang pun curahkan air Yasin dekat si Kak Liza ni. Lepas tu kau nak tahu tak geng, kau nak tahu tak yang Kak Liza ni boleh cakap apa? Maksud aku benda yang rasuk Kak Liza tu, kau tahu tak dia boleh cakap apa geng? Boleh cakap macam ni lah. Banyaknya darah aku. Banyaknya darah aku. Banyaknya darah aku. Macam tu tau. Cuang bukan. Dia boleh cakap macam tu tau. Benda yang tengah merasuki Kak Liza ni. Weh Didi. Kau bayangkan geng, tak meremang bulu roma diorang masa tu bila dengar pendatang tu cakap banyaknya darahku, banyaknya darahku, banyaknya darahku, masa kena lempar air Yasin tu. Hei Didi, bayangkan. End up lepas tu Angah semua ni dia cakap kita orang pun ambil keputusan untuk bacakan Yasin beramai-ramai dekat dalam hostel tu. Angah dia tak kira lah orang dengar ke apa ke, dia orang baca Yasin dekat dalam hostel tu untuk bantu Kak Liza ni sebelum dapat bantuan daripada orang yang lebih pakar lah kan. Tapi masa kita orang baca Yasin beramai-ramai tu geng, katanya Angah banyak kat sini, masa dia orang tengah baca Yasin yang ramai tu, benda tu
boleh mengamuk kata awak dekat atas bumbung. Kan dia orang tingkat paling atas kan, tingkat 2 kan. Jadi kat tingkat diorang ni atas bumbung lah kan. Binatang tu boleh mengamuk dekat atas tu. Gergang bunyi. Lepas tu dalam masa yang sama anjing ni duduk menyalak dekat bawah bawah kita orang punya hostel ni lah. Atas tengah mengamuk, bawah tengah menyalak. Kau bayangkan situasi tu macam mana dulu? Dedeh tahulah aku jadi masa yang Kak Liza tengah tak sedar tu kan, orang ni tanyalah pada jin yang tengah merasuki badan Kak Liza tu. Jadi diorang pun tanya, kau datang pada mana ni? Kan? Jadi benda ni pun cakap, Aku dah lama dah duduk kat sini. Sebelum kau duduk sini, aku dah duduk lah dekat sini. Kau jangan ganggu aku. Kau kacau aku. Ni tempat aku. Ni rumah aku. Dia kata macam tu tau. Lepas tu Angah Maya pun tanyalah kan, macam mana kau boleh ada kat sini? Angah Maya tanya macam tu lah dekat dia kan. Dia kata, ni memang rumah aku mati kat sini. Aku dengan anak aku ada kat sini, dia kata. Lepas tu Angah Maya tanyalah kan, kau mati sebab apa ni? Aku mati sebab nak lahirkan anak aku lah. Aku sayang anak aku, dia kata macam tu. Jangan kacau anak aku, dia kata macam tu. Lepas tu Angah Maya kata, bila masa pula kita orang kacau anak dia? Tapi tak tahulah kan, takut-takutlah anak dia tidur ke apa, kita orang bising ke apa kan. Wallahualam yang tu kita orang tak tahulah kan. Tapi apa menurut daripada Angah cerita macam tu lah kisah dia. Jadinya Angah cakap, dia ni kan sebenarnya benda Allah ni, jin tu lah kan, dia ni mati bersalin tau. Atau senang kata, dia ni mati saat dia nak lahirkan cahaya mata dia tu kan. Jadi kesian lah kat situ kan. Lepas tu sepatilah dengan apa yang jadi pada si arwah. Mudah-mudahan dia tenang lah kat sana kan. Jadi kita sebagai orang yang dah tahu ni, sedekahkanlah Al-Fatihah untuk dia kan. And disebabkan dia mati dalam keadaan dia bersalin tu lah, dia cakap banyaknya darah aku. Korang rasa macam mana geng? Untuk korang yang rasa boleh rukai benda ni sendiri, atau orang dapat rasa sesuatu yang berbeza daripada aku, korang boleh je tinggal komen korang kat bawah, bagi tahu kenapa kan. Betul ke dia mati dalam keadaan bersalin, sebab tu dia cakap banyaknya darah aku ataupun benda lain. Korang boleh je tinggal komen dekat bawah dan aku akan baca. Alright gengs, macam tadilah aku cakap, bila kita dah tahu cerita ni, kita sedekahkanlah Al-Fatihah untuk sang arwah. Alright gengs, video macam mana? Seram tak cerita ni? Jadi itulah cerita itu untuk kali ni. Aku nak minta maaf kalau ada yang cacat cela sikit kan. Aku nak minta maaf dalam penceritaan aku tak berapa nak ngam sangat kan. InsyaAllah aku akan preparekan lagi benda ni dengan sebaik-baik mungkin, insyaAllah. Cuma aku nakkan kata-kata semangat daripada korang. Okay, korang boleh bagi idea kat aku. Okay, bagi tahu aku apa kesilapan aku, apa kesalahan aku dalam penceritaan aku ni. InsyaAllah aku boleh perbaiki balik. Korang ajar aku. Okay, korang komen je kat bawah. Okay, cakap macam ni tak okey, macam ni tak okey, kena buat macam ni, kena buat macam ni. InsyaAllah aku baca and aku akan belajar apa yang ada daripada kesilapan aku ni. Alright gengs? Alright gang, pada korang yang dah tengok video aku ataupun tak, aku doakan supaya korang dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Alright gengs? Sebelum aku lupa, jangan lupa untuk subscribe channel aku gang. Hit bell notification dia, like and share juga video aku supaya orang lain pun boleh tahu yang video aku ni wujud, and menambahkan lagi semangat aku untuk buat next video, next content, and next cerita seram lepas ni lagi. Okay, cuma tu je untuk hari ni. See you for the next video. Jangan lupa untuk subscribe channel Amang Funky TV. Alright gengs, aku gerak dulu. Assalamualaikum, peace out.